bahawasanya tidaklah Allah berqasam, yakni bersumpah atas sesuatu daripada waktu atau masa atau tempat atau makhluk daripada ciptaannya, melainkan kerana 3 sebab. Allah takkan sumpah dengan sesuatu daripada waktu, masa, tempat atau makhluk daripada ciptaannya melainkan kerana 3 sebab utama. Yang pertama, disebabkan kerana kebaikannya yang terlalu besar, manfaatnya yang terlalu banyak. Contoh, Allah sumpah dengan matahari. Tuan-tuan carilah satu planet yang Allah Ta'ala cipta, bintang ke apa ke benda ke, yang lebih bermanfaat daripada matahari untuk kehidupan kita. Carilah, takkan jumpa lah. Ya. Demikian juga bila Allah bersumpah dengan qamar, yakni bulan, pun yang sama juga maksudnya. So itu yang pertama. Yang kedua, tidaklah Allah Ta'ala bersumpah itu melainkan kerana padanya terdapatnya yang disebutkan tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maknanya pada 10 hari terawal di bulan Zulhijjah ini ada rahsia yang menggambarkan kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang kita nak kena tahulah. InsyaAllah kita akan cerita. Dan yang ketiga, tidaklah Allah bersumpah dengan sesuatu daripada apa yang ia ciptakan daripada makhluknya itu, melainkan disebabkan kerana pada benda itu adalah merupakan yang disebutkan oleh para ulama, padanya akan keberkatan. Ya, padanya akan keberkatan. Baik. Kemudian tuan-tuan dikasihi dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu tentang 10 hari tersebut. Oleh kerana itu para ulama menyatakan 10 hari di waktu siang yang terbaik adalah 10 hari yang terawal di bulan Zulhijjah. Adapun 10 di waktu malam yang paling terbaik adalah 10 malam yang terakhir di bulan Ramadan. So dalam setahun kita ada 10 siang hari terbaik, kita ada 10 malam hari yang terbaik, yang bukan kita pilih tuan-tuan, bukan Rasulullah SAW pilih, tapi yang telah memilih itu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kepada siapa? Kepada umat Nabi SAW. Seolah-olahnya dalam setahun ni tuan-tuan ada 20 hari yang dinamakan sebagai, istilah mudah yang boleh saya bahasakan, satu latihan khusus ataupun satu orang kata apa, camp yang Allah Ta'ala jadikan sebagai satu modul untuk mengubah manusia dalam tempoh setahun melalui 20 hari tersebut. Kemuncak kepada ibadat dan kemuncak untuk mengembalikan kita kepada kebaikan, maka Allah sediakan modul ada 10 hari yang terbaik di waktu siang dan 10 malam yang terbaik, iaitu dibuat pada bulan Ramadan. Dalam 10 yang siang itu Allah Ta'ala pilih pula daripada yang 10 dalamnya yang paling terbaik, iaitu siang hari pada hari Arafah. Siang hari pada hari Arafah disebut dalam hadis riwayat Ahmad dengan sanad yang hasan, Nabi SAW menyatakan bahawasanya tidak ada sebaik-baik hari yang terbit padanya matahari pada siang hari itu melebihi pada hari Arafah. Kebaikannya, terbit matahari dan besar kebaikannya melebihi pada hari Arafah. Ya, itu disepakati oleh para ulama. Ya, tak ada khilaf di kalangan para ulama. Bahkan ada ulama kata siang hari pada bulan Ramadan atau siang hari Lailatul Qadar. Lailatul Qadar dia tak ada istilah siang hari, sebab dia bila keluar subuh habis dah. Tapi kalau kita nak katakan malam tadi Lailatul Qadar, esok tu siang itu pun tidak boleh menyaingi keutamaan dan kelebihan siang hari pada hari Arafah. Baik, dalam 10 yang malam pula kita pun maklum bahawasanya Allah telah memilih pada sekalian malam itu yang paling terbaik adalah malam Lailatul Qadar. Jadi setiap 10 hari itu dia macam satu camp yang Allah buat, dan Allah bagi reward dia
Kalau 10 terawal bulan Zulhijjah, reward dia Allah dah bagi tahu secara jelas, iaitu tanggal 9 Zulhijjah. Cuma beza untuk 10 malam terakhir Ramadan, Allah tak bagi tahu bila reward malam tu qadar tu, Allah rahsiakan. Itu sebagai untuk menguji kita lah. Kalau siang hari Allah bagi tahu hari Arafah, tapi untuk malam Allah Ta'ala rahsiakan. Baik. Kemudian tuan-tuan dirahmati oleh Allah SWT, dan kita perlu rujuk juga di antara sejarah kenapakah adanya kemuliaan 10 hari terawal di bulan Zulhijjah ini. Disebut di dalam kitab Nufahatul A'lam oleh Ibn Khalikan, menyebutkan rahimahullah, kenapa 10 hari terawal bulan Zulhijjah ini dimuliakan oleh Allah Ta'ala. Kenapa? Ada siapa tahu? Kenapa 10 hari terawal bulan Zulhijjah ni Allah Ta'ala memberikan keutamaan dan kelebihan padanya? Kalau 10 malam yang terakhir Ramadan itu, kita maklumlah Allah muliakan tu sebab ada malam Lailatul Qadar. So Allah nak suruh kita dapat malam tu, kenalah hidupkan 10 malam tu. Kalau terus nak, kalau tak disebutkan preparation lebih awal dan tempoh 10 hari, mungkin kita tak cukup momentum untuk mendapatkan malam tersebut. Jadi di sana ada beberapa pendapat di kalangan para ulama tentang hal ini. Yang pertama, riwayat daripada Al-Waqidi menyatakan kerana pada 10 yang terawal itu diterimakan padanya akan doa Nabi Adam alaihi salam ataupun taubat Nabi Adam alaihi salam. Itu ada dalam satu riwayat menyebutkan baginda Nabi Adam alaihi salam telah berdoa kepada Allah, memohon kepada Allah selama tempoh 8 hari tersebut. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Dalam tempoh 7 hari yang terawal di bulan Zulhijjah. Pada hari yang ke-8, dinamakan hari ke-8, kita biasa panggil hari ke-8 hari Tarwiyah. Tapi sebelum dikenali hari Tarwiyah, hari ke-8 itu dipanggil hari Mina. Sebelum dipanggil Tarwiyah, dia dipanggil sebagai hari Mina. Mina berasal daripada perkataan Muna. Muna apa dia tuan-tuan? Muna munyatun. Munyatun ni maknanya cita-cita yang telah tercapai ataupun hajat yang telah tertunai. Itu dalam bahasa Arab dipanggil munyatun atau muna atau mina. Ya? Maknanya pada hari yang ke-8 Allah bagi tahu dalam ayat Quran, fatalaqa adamu mir rabbih kalimatin fataba alaih. Apabila Allah mengajarkan kepada Nabi Adam itu akan kalimat, lepas Nabi Adam bacakan kalimat itu, apa kalimat tersebut? Disebut dalam Quran, iaitu Rabbana zalamna anfusana wa in taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Fataba alaih. Allah kata selepas daripada itu aku telah memberitahu kepada Adam bahwasanya aku menerima taubatnya. Tapi tuan-tuan, ada orang tanya saya yalah, yang bagusnya tuan-tuan, kita ni kena banyak campur dengan orang. Kalau kita campur dengan kita saja tak jadi, kena banyak campur dengan orang. Rupanya tuan-tuan, di luar sana saya pernah jumpa satu hamba Allah, budak muda, terutamanya budak muda. Tuan-tuan kena campur budak muda zaman sekarang, pasal dia punya pemikiran dan cara berfikir dia amat berbeza. Saya bagi kat tuan-tuan 3 soalan mereka pernah tanya saya, dan saya pernah tanya soalan tu kepada tokoh-tokoh di Malaysia ni pun belum jawab. Dan sepanjang saya berceramah atas pengalaman kita yang sedikit, saya tak pernah jumpa anak murid pernah tanya soalan macam tu. Saya tak pernah jumpa. Saya tak tahu lah, kok tuan-tuan pernah terlintas macam tu, kira tuan-tuan level tu juga lah. Tapi budak ni jenis budak cerdik. Tuan-tuan tahu apa antara soalan dia tanya? Soalan pertama dia tanya saya, Ustaz, saya baca dalam Quran, zaman sekarang budak baca Quran, dia baca makna sendiri dan dia cuba faham sendiri.
Dia kata, saya baca dalam Quran, Allah beritahu Nabi Musa pernah menampar dan membunuh kaum Fir'aun, salah seorang daripada suku Fir'aun. Soalan saya, betul tak kisah tu? Saya kata betul lah, dalam Quran ada surah Al-Qasas, fawakazahu Musa faqadha alaih. Dia kata, macam mana, soalan saya, macam mana Allah boleh lantik Nabi Musa tu jadi Rasul, sedangkan track record dia pernah bunuh orang? Tapi saya kata kat dia, tak sengaja. Walaupun tak sengaja, itu bad record. Tak boleh ke Tuhan cari satu Nabi yang track record tak sengaja pun tak ada, yang clean? Takkan tak boleh? Tuan-tuan jawab. Saya pulangkan balik lah. Saya yakin tuan-tuan pernah baca surah ni, tapi pernah tak terfikir soalan macam tu? Kan? Itu soalannya. Samalah juga dia cakap, saya baca Nabi Yunus kan, ditelan ikan paus, cuma dalam tafsir mengatakan 40 hari. Kenapa seorang Nabi 40 hari baru Tuhan terima dia punya istighfar? Kan dia Nabi kan? Kalau kita Nabi pun 40 hari, kita berhari. So soalan dia lebih kurang macam saya nak kaitkan di sini lah, macam Nabi Adam setelah beberapa tempoh harinya. Baik, kita balik semula. Tu soalan tu saya saja tinggalkan pada tuan-tuan fikirlah. Kita jumpa bila-bila esok, bolehlah kita share jawapan. Itu berapa? Dua. Yang soalan ketiga, dua soalan. Soalan yang ketiga yang dia pernah tanya saya, dia kata antara soalan yang dia sebutkan, antaranya ini soalan pun, tapi soalan ni bukan berkenaan Quran, tapi soalan berkenaan sirah. Dia kata, kenapa, tapi soalan ni agak common lah, saya rasa tuan-tuan pun mungkin pernah dengar jawapan dia. Dia kata, kenapa semua para Nabi, saya rasa soalan ni pun mungkin didengar daripada certain non-Muslim yang cuba nak tahu tentang Islam. Dia kata, kenapa dalam banyak-banyak Nabi mereka dilantik menjadi Rasul dan Nabi tanpa dibelah dadanya dan tidak dikeluarkan hatinya untuk disucikan? Kenapa hanya sahaja Nabi Muhammad SAW sahaja yang diperlakukan sedemikian, dan belahannya itu bukan sekali tetapi lebih daripada sekali? Saya nak tahu apa signifikannya. Kalau kata nak bersihkan hati, one time cukup, enough. Kenapa nak kena 2 kali, setengah riwayat kata 3 kali? Kenapa nak kena banyak kali? Ya, kalau kita kata itu mengangkat kedudukan Nabi SAW, sekali cukup lah, itu dah cukup membuktikan Nabi SAW lebih. Tapi kenapa perlu banyak? Dia nak tahu yang banyak kali itu. Jadi budak zaman sekarang ni, mereka berfikir dalam zon ruang yang akal tak tercapai padanya untuk fikir. Tapi kita tak boleh tinggalkan mereka tanpa jawapan. Kalau tidak, mereka akan jadi apa? Saya belajar Islam, banyak saya fikir, tak ada jawapan. So samalah agama lain pun, saya banyak tanya pun tak ada jawapan. Dan sekali kita takut, dia kata semua agama sama je lah. Tanya ni pun kata jangan tanya, tanya ini pun tak ada jawapan, tanya agama tu pun tak ada jawapan. Ya, so kita kena cuba juga berikan jawapan yang wajar kepada dia, yang rasional lah, yang rasional. Baik, kita balik semula tuan-tuan dirahmati oleh Allah SWT. Itu pendapat yang pertama, riwayat yang mengatakan hari Mina diterima, dan pada hari Arafah itu adalah merupakan pada hari Nahar itu adalah disyariatkan kepada Nabi Adam alaihi salam akan salat ibadat yang pertama di atas muka bumi ini. Jadi ibadat yang pertama disyariatkan atas muka bumi ini kepada Nabi Adam alaihi salam adalah salat, ya, dan ia dilakukan adalah pada tanggal 10 Zulhijjah.
Baik, itu satu pendapat. Pendapat yang kedua, dia mengkaitkan ianya dengan peristiwa kisah Nabi Ibrahim alaihissalam. Pada hari pertama Zulhijjah sehingga pada hari yang ketujuh Zulhijjah, baginda Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail dan tempoh seminggu itu telah membina Kaabah. Ini boleh rujuk di dalam tafsir surah Baqarah apabila menafsirkan firman Allah, wa idh yarfa'u Ibrahimul qawa'id minal baiti wa Ismail rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim. Ingatlah dikala ketika mana Nabi Ibrahim bersama baginda Nabi Ismail membina Kaabah. Kaabah yang Nabi Ibrahim bina tu bukanlah besar, asalnya bukanlah besar macam kita tengok sekarang ni, ya. Asal yang bentuk yang asalnya itu kecil, tidak terlalu besar, kemudian dibesarkan, dan Nabi Ibrahim bina Kaabah itu, dan setiap kali meletakkan batu di atas susun atur Kaabah tersebut, baginda mendoa Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim. Sebab tu tuan-tuan, para ulama seperti Ibn Mundah menyatakan kenapa di Kaabah itu doanya mustajab, bukan kerana Kaabah itu, tetapi kerana berkat doa Nabi Ibrahim. Setiap kali membina batu Kaabah yang diletakkan padanya, baginda berkata, ya Allah, terimalah rumah Allah yang aku bina ini. Dan dalam masa yang sama Nabi Ismail pun diajarkan demikian dan berkata demikian. Maknanya minta kemustajaban setiap amalan dan doa. Sebab tu bila kita pergi sana, kita berdoa, ada asbab mustajabnya dan juga ibadat kita itu, kerana keberkatan doa daripada Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Jadi tempoh 7 hari tersebut adalah tempoh pembinaan. Bila masuk hari yang ke-8 itulah baginda telah menerima mimpi untuk menyembelih Nabi Ismail. Sebab tu dinamakan hari Tarwiyah. Kerana Tarwiyah ni memberi maksud kepada sesuatu yang meragukan atau sesuatu yang orang kata apa, yang membingungkan, ya. Sebab tu orang nak pergi buat haji, dia kena pergi ke Mina, kalau ikut yang sunnahnya lah, duduk kat sana, lepas tu daripada Mina baru dia berangkat pergi ke Arafah, kerana dia nak mencari persediaan untuk melaksanakan ibadat haji, nak buang semua segala apa yang sepatutnya lah pada diri dia tu dan jiwa dia, mental dan rohani dia. Pada hari Arafah diketahuinya Nabi Allah Ibrahim bahawasanya apa yang diperlihatkan dalam mimpi itu adalah wahyu. Jadi sebab itu pada hari yang ke-10 Nabi Ibrahim pergi menyembelih Nabi Ismail. Sebab itu hari ke-10 dinamakan hari Nahar, hari penyembelihan. So sebab itu kenapa 10 hari yang terawal itu dipilih oleh Allah Ta'ala sebagai hari yang terbaik, pada hari yang terbaik. Tapi pendapat yang paling sahih, pendapat yang paling kuat, majoriti ulama mengatakan disebabkan kerana Nabi Ibrahim alaihissalam berdoa setelah selesai membina Kaabah. Tuan-tuan tengok dalam surah Al-Anbiya, wa adzin fin nasi bil hajji ya'tuka rijalan wa ala kulli dhamirin ya'tina min kulli fajjin amiq. Masa hari pertama hingga hari ke-7 tu, malaikat Jibril turun ajari, ini pendapat yang paling kuat, ajari Nabi Ibrahim cara buat manasik haji. Hari pertama hingga hari 7 tu, bahasa mudahnya kita panggil kursus haji lah. Nabi Ibrahim kursus haji 7 hari je, tuan-tuan, per hari. Berbulan sampai sana lupa juga, kan. Belajar kursus haji berbulan kan. Kalau bulan ni patut dah PhD tu. Sampai sana bela pula, sudah macam mana ni. 7 hari, ya, dia ajari sehinggalah bila sampai kepada hari Arafah, dan seterusnya pada hari Nahar, dan seterusnya pada hari Tashriq. Ketika itulah Nabi Ibrahim berdoa, ya Allah, wa'adzin finnas. Lepas hari ke-7 tu Nabi Ibrahim berdoa, ya Allah, jadikanlah, serukanlah, azin,
hantarkanlah seruan kepada seluruh manusia di kalangan orang Islam, tak kira daripada pelusuk mana, supaya mereka datang ke lembah ini untuk buat haji. Jadi makna katanya dimuliakan 10 hari terawal itu kerana sejarah pensyariatan haji pada syariat Nabi Ibrahim alaihissalam. So itu cerita dia. So kita tahulah kita sekarang ni duduk di dalam, sebab itulah di bulan ini dinamakan Dhu Al-Hijjah, iaitu bulan yang memiliki haji. Hijjah tu haji lah, bulan yang memiliki haji, ya. Yang banyaknya bukan dia fikir Zulhijjah, dia fikir Dhu Khadijah. Dia sibuk cari Khadijah pasangan. Okey, baik.